Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah. Pagi ini kita dapat meneruskan pembelajaran tadabbur surah Yusuf untuk ayat yang ke-93, 94, dan insya-Allah kita cuba masuk pada ayat yang ke-95. Baik, ayat 93, nota yang bercetak muka surat nombor 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhabu biqamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Terjemahan ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, pergilah dengan membawa bajuku ini. Ini adalah ucapan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam kepada saudara-saudaranya, yang mana setelah mereka mengakui kesalahan apa yang berlaku, Nabi Allah Yusuf memberikan kemaafan, maka mereka perlu balik ke Palestin membawa baju Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi baju itu memang baju Nabi Allah Yusuf lah, sebab kita jumpa perkataan biqamisi. Qamis ni maksudnya baju. Kemudian letakkan pada muka ayahku, supaya setelah dia letak itu dia dapat melihat kembali. Maknanya baju yang Nabi Allah Yusuf kirimkan itu boleh menyembuhkan mata Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Seperti mana yang kita telah ketahui sebelum ini, disebabkan kesedihan yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf menyebabkan matanya itu menjadi rosak. Kemudian Nabi Allah Yusuf berpesan, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semua. Maksudnya Nabi Allah Yusuf dia meminta kepada saudara-saudaranya untuk bawa siapa? Nabi Allah Yaqub ke Mesir. Beliau juga meminta supaya dibawa emak mereka ke Mesir. Ini adalah pesanan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. So apa yang kita boleh pelajari daripada ayat ini? Ringkas sahaja, antaranya adalah kenapa dikirimkan baju. Para ulama tafsir menyebutkan ini adalah mukjizat yang telah Allah berikan kepada para nabi alaihi salatu wassalam. Yang ni dia tidak ada tindakan selepas tadabbur lah. Baju. Dan kadang baju ni pun terapi juga kan. Kadang-kadang kehilangan orang yang tersayang, disimpan bajunya kan. Kadang-kadang boleh dibau. So pun boleh memberikan manfaat. Jadi apa yang Nabi Allah Yusuf buat ni adalah
mukjizat daripada baju yang akan diletakkan pada mata bapanya, matanya akan sembuh. Ini adalah mukjizat para nabi. Okey, kemudian yang kedua, kenapa Nabi Allah Yusuf dia minta bawa ahli keluarganya? Maknanya di sini kita dapat belajar isu yang telah berlaku selama ni kena dilenyapkan. Maksudnya tutup buku, buat episod yang baru, cari kehidupan yang baru, bawa semua ahli keluarga ke Mesir. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-94. Kita masuk kepada adegan yang keempat. Adegan yang keempat ini adalah bermulanya mereka kembali ke Mesir. Setelah baju dikirimkan, mereka kembali ke Palestin. Walamma fasalatil 'ir qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Okey. Allah berfirman yang bermaksud semasa kafilah tu yang al-'ir tu, al-'ir kita jumpa berulang kali kalimah al-'iru, iaitu kafilah. Kafilah ni kafilah yang mana? Iaitu kafilah yang mereka masuk ke Mesir, mereka mencari stok bekalan makanan, maka mereka pun kembalilah bersama dengan saudara-saudara Nabi Allah Yusuf. Perkataan fasalati itu kata ulama tafsir, mereka memang dah keluar pada jalan utama Mesir tu. Maksudnya mereka dah keluar pada jalan utama, dan mereka jalan yang mereka sedang lalu tu jalan yang bukan jalan utama ke Mesir dah. Maksudnya mereka dah keluarlah Mesir tu, dah keluar pada jalan utama ke Mesir, mereka pergi ikut jalan yang lain. Maka masa dalam perjalanan tu berkatalah bapa mereka, iaitu Nabi Allah Yaqub, dia telah berkata. Dia kata dekat siapa sebenarnya? Sebenarnya dia berkata kepada ahli keluarga dia yang ada di Palestin. Kita tahu anak-anak dia belum sampai lagi, kerana anak-anaknya dalam perjalanan nak membawa baju tu. Maknanya dekat rumah Yaqub tu tentu ada cucu-cucu dia, kan? Sebab anak-anak lelaki dia pergi ke Mesir. Jadi ketika itu Nabi Allah Yaqub kata apa? Sesungguhnya aku tercium bau Yusuf pada baju tu. Kata para ulama tafsir, belum sampai lagi baju tu, Nabi Allah Yusuf sudah dapat mencium, Nabi Allah Yaqub sudah dapat mencium baju Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okay. Berapa jarak dia? Wallahu a'lam. Walaupun ada ulama tafsir memberikan perincian. Ada kata 5 km, ada kata 10 km, wallahu a'lam. Allah tidak ceritakan kepada kita. Yang pasti baju tu belum sampai lagi kepada Nabi Allah Yaqub, dia sudah dapat mencium bau baju yang dikirimkan oleh anaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yaqub kata apa? Itu pun sekiranya kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk. Maksudnya Nabi Allah Yaqub cakap kepada ahli keluarga dia masa tu, kalau korang percayalah, ada kata, kalau korang percaya aku sebenarnya sudah mencium baju tu. Kalau kamu tak anggap aku ni nyanyuk, kau akan percayalah apa yang Nabi Yaqub nak katakan. Sebab kita tahu masa ini umur Nabi Yaqub sudah terlalu tua. Kan mungkin ada ahli keluarga dia kata,
Oh, dah nyanyuk ke atuk kita ni, mungkin tak betul kot. Kan, iyalah, semua orang tahu Nabi, ahli keluarga dia dekat Palestin tidak mengetahui Yusuf itu telah ditemukan. Jadi tiba-tiba Nabi Yaqub kata dia boleh mencium bau baju Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. So, apa pelajaran yang boleh kita ambil? Yang pertama, tunaikan amanah yang diberikan dari sudut dikirimkan baju. Tu yang kadang-kadang orang kirim. Kan kadang-kadang orang kirim apa? Kirim apa? Dia kirim oleh-oleh ke, kirim baju ke, kirim kain ke, maka kita kena serahkan amanah tu. Jadi mereka bawa baliklah ke Palestin. Pelajaran nombor 2, sama juga macam Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub juga Allah memberikan kepadanya mukjizat. Dia dapat menghidu bau baju anaknya dari jauh. Okey, kita terus kepada ayat yang ke-95. Apa jawapan ahli keluarga Yaqub setelah Nabi Allah Yaqub berkata tentang bau baju yang telah dihidu? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Okay. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu ini masih berada dalam kekeliruanmu yang dahulu. Mereka kata apa? Mereka kata, ayah ni, dia kata Yaqub ni tak habis-habis sebut tentang Yusuf. Faham tak? Dia kata ayat macam mereka anggap, maknanya apa? Mereka tak percaya apa yang Nabi Yaqub telah katakan, sehingga kembali kata macam Nabi Yaqub ni orang yang berada dalam keadaan apa? Masih lagi terbayang-bayang, teringat-ingat tentang Yusuf. Okey. Apa yang berlaku lagi selepas itu? Kita baca ayat 96. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Maka sebaik sahaja tiba pembawa khabar gembira itu. Okey, pembawa khabar gembira ni bawa khabar gembira apa? Khabar gembira tentang Yusuf sebenarnya masih hidup. Lepas tu dikirimkan bajunya. Yang bawa berita gembira tu, dia pun meletakkan baju itu pada muka Nabi Allah Yaqub. Sebab apa? Sebab apa letak pada muka? Sebab nak bagi dapat bau dan pada mata. Jadi letaklah baju tu pada muka kerana matanya rosak Nabi Yaqub, kan? Okey, para ulama bincang, siapa pembawa berita gembira itu? Jawapannya kita tak pasti siapa. Adakah abang sulung anak dia yang paling sulung yang tinggal dekat Mesir itu, dialah sebenarnya yang membawa baju itu, ataupun Bunyamin? Wallahu a'lam. Tapi ada seorang
Dalam ramai-ramai tu dialah yang membawa baju tu, akhirnya letak kepada muka Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Apa jadi? Lalu Nabi Allah Yaqub dapat kembali melihat seperti sedia kala. Setelah itu tentu ahli keluarga dia yang sebelum ni kan 90 yang 94 kan mereka tak percaya, 95 kan mereka tak percaya kan. Akhirnya apa yang berlaku? Nabi Yaqub pun setelah dia boleh melihat, dia berkata, bukankah aku dah cakap kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui daripada Allah akan apa yang kamu tidak mengetahui. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam pun cakaplah kepada anak-anaknya kan, yang selama ni mereka dok kata ayah mereka ni tak habis-habis dok ingatkan pasal Yusuf. Ingat yang mereka kata ayah ni punya sedih, ingat Yusuf ni kadang boleh sampai jatuh sakit, boleh sampai sakit berat, boleh sampai mati. Rupa-rupanya apa yang Nabi Allah Yaqub katakan selama ini adalah benar. Macam mana Nabi Allah Yaqub dia yakin Yusuf tu masih hidup? Dia dapat mengetahui daripada Allah apa yang mereka tak dapat ketahui. Caranya macam mana Nabi Allah Yaqub tahu? Ingat lagi kita kata daripada ayat yang keempat, mula-mula lagi Nabi Yusuf itu telah bermimpi. Ingat pada ayat awal-awal yang anak dia bermimpi. Jadi kalau mimpi dia itu benar, mesti dia akan berlaku. Kan? Kalau mimpi itu tak benar, pasti Nabi Allah Yaqub sudah tidak memikirkan tentang Nabi Yusuf, tetapi dia mengetahuinya dari Allah Azza wa Jalla. Okay, apa yang kita dapat belajar daripada ayat 96 ini? Okay, pelajaran yang pertama, bersegera menyampaikan berita gembira kepada seseorang. Islam sangat suka kalau kita boleh menggembirakan orang lain melalui ucapan tahniah ke, kan? Sebab tu orang yang kena musibah, kita digalakkan memberi ucapan takziah, menghiburkan orang dalam kesedihan ke, kan? Islam juga suka kalau kita memberikan hadiah, menggembirakan. Jadi hatta kan Islam suka kalau kita bertemu dengan orang lain dengan berwajah manis, pun termasuk dalam bab ibadah. Tu orang kata senyum tu sedekah. Sampai begitu Islam ini meletakkan amalan menggembirakan orang lain. Okay. Pelajaran nombor 2, bagaimana mata Nabi Allah Yaqub itu boleh tiba-tiba melihat. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha sempurna mengembalikan penglihatan Nabi Allah Yaqub. Kerana Nabi Allah Yusuf sudah tentu ia dapat maklumat baju itu boleh menyembuhkan bapanya, tentu dari Allah. Bukan kerana baju itu mempunyai kuasa, tapi melalui asbab baju itu. Pelajaran nombor 3 kita dapat belajar, kenapa Nabi Yaqub kata aku tahu daripada Allah apa yang kamu tak mengetahui, menunjukkan bahawasanya perbezaan ilmu pengetahuan di kalangan manusia. Ada orang dia lebih tahu, ada orang dia kurang tahu. Begitulah antara pengetahuan Nabi Yaqub dengan pengetahuan anak-anaknya. Pelajaran nombor 4, Nabi Allah Yaqub dia yakin bahawa Yusuf itu masih hidup sebenarnya. Keyakinan itu Nabi Allah Yaqub dapat melalui mimpi, dan secara tidak langsung mimpi itu adalah takdir yang Allah beri kepada anak dia masa anaknya mimpi dulu pada ayat yang keempat. Maknanya Nabi Allah Yaqub yakin tentang takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, kita ambil satu lagi ayat 97. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Okay. Mereka berkata ni setelah anak-anak Nabi Yaqub mengetahui rupa-rupanya yang selama ni ingat tak, yang mereka membuat dakwaan palsu kata Yusuf telah dimakan oleh serigala tu, rupa-rupanya ia telah terbongkar akan kepalsuannya. Tak? Nabi Yaqub pun dah bagi tahu. Akhirnya mereka buat apa? Mereka mengatakan, wahai ayah ya abana, dia kata, mintakanlah ampun kepada Allah bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Dia kata ayah, sebagai seorang ayah, dan mereka tahu Nabi Yaqub ni bukan orang biasa. Ayah mereka bukan orang biasa kan. So mereka kata, ayah, tolonglah minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang kami lakukan. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. So apa pelajaran dia? Dua sahaja sebelum kita tamatkan. Okey, pelajaran nombor satu yang kita dapat belajar, menebus kesalahan terhadap ayah dan ibu dengan meminta mereka meminta keampunan kepada Allah. Ini pun memang sangat baik untuk kalau kita ikut. Kita kan biasa kadang-kadang hanya kata, ayah, saya minta maaf ya ayah, kan? Ada kata, ayah, kita kata, mak, saya minta maaf ya mak. So lepas ni kita ambil satu lagi. Kita boleh katakan, ayah, kalau ayah berdoa kepada Allah, ayah doalah, mintalah kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa saya. Boleh faham tak maksudnya? Kenapa mereka minta Nabi Yaqub mendoakan mereka supaya Allah berikan pengampunan? Kerana kita tahu salah satu doa yang mustajab adalah daripada doa seorang bapa. Dan dia tahu Nabi Yaqub ni adalah seorang rasul. Jadi melalui doa bapa yang soleh tadi, dan dia juga adalah seorang rasul, minta kepada Allah lebihkan pengampunan. Itu kita boleh buat. Boleh cakap pada ibu dan ayah, kerana doa mereka mustajab. Kemudian pelajaran nombor 2, di sini sifat terpuji yang kita dapat mengetahui, mereka mengaku kesalahan dengan bersungguh-sungguh. Macam ni kita tahu bersungguh-sungguh? Ada dua penegasan pada ayat tu. Ada perkataan inna, lepas tu ada huruf sabdu kunna. Mereka membuat bersungguh-sungguh memohon keampunan, mengaku tentang kesalahan mereka. Jadi apakah tindakan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam terhadap pengakuan anak-anaknya, dan bagaimanakah reaksi Nabi Allah Yaqub terhadap permintaan anaknya untuk doakan mereka dapat keampunan? Yang ini kita kena baca pada ayat yang ke-98. Tapi ayat 98 ni kita kena sambung. Minggu yang satu lagi, maknanya kita akan cuti bermula esok pagi, Khamis, Jumaat, Isnin sampai Jumaat. Isnin satu lagi insya-Allah kita sambung ayat yang ke-98. Saya mohon cuti selama 7 hari diluluskan dengan kadar segera.
Doakan semoga visa diluluskan, kerana menanti visa yang belum lagi diluluskan. Doa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, memudahkan urusan, dan kita sama-sama doakan semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita berkat. Allah mengganjari usaha kita setiap pagi 20 minit untuk faham ayat-ayat Al-Quran, ambil pengajaran, bincang tindakan ini. Semoga dia menjadi amal soleh yang menjadi bekalan kita di alam kubur dan menjadi syafaat kepada kita yang akan membantu kita apabila kita berada di hari akhirat. Jadi kita akan sambung pada ayat yang ke-9 pada kuliah yang akan datang. Mohon ampun dan maaf tuan-tuan atas segala kekurangan, kelemahan. Ya, jadi kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan kepada Allah dengan membaca tasbih kafarah, dan kita juga berpesan-pesan di atas kepentingan waktu dan juga berpesan-pesan di atas kebenaran dan juga kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.